Jadi seperti apa kita janjikan, kita akan mengikuti bersama sesi wawancara, iaitu memanfaatkan seni untuk healing dan kesejahteraan. Jadi betul ya. Kadang seni ini ya dapat memberikan terapi minda dan juga terapi emosi kepada kita. Apatah lagi kalau seni itu ya dapat memberikan kedamaian ya ataupun ketenangan minda kita ni. Jadi hari ini kita ni akan berbicara mengenai dengan seni, itu di mana seni ini dimanfaatkan untuk healing dan juga kesejahteraan. Jadi Nisa, hari ini kita bersama dengan siapa? Betul, hari ini kita bersama dengan Dr. Irene Yap, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas sudah pun bersedia di sebelah kiri saya. Kita sapa saja. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Apa kabar, Doktor? Apa kabar? Bagus. Yes. Good morning, selamat sejahtera, selamat pagi semua. Terima kasih atas peluang ini untuk mengkongsikan pasal acara. Terima kasih ya, Dr. Irene kerana sudi datang ke studio pagi ya untuk sama-sama memberikan mengenai dengan seni ya untuk healing dan juga kesejahteraan ya. Jadi Dr. Irene ya, mungkin boleh berkongsikan kepada penonton kita sedikit latar belakang dan juga adjektif mengenai dengan acara yang bakal diadakan ini. Silakan. Ya, terima kasih. So, ya seperti semua sudah maklum, kesihatan mental ni adalah keadaan kesejahteraan mental yang boleh membolehkan seseorang itu individu mengatasi tekanan hidup dan dapat menyedari kebolehan sendiri, boleh belajar, bekerja dengan baik dan juga menyumbang kepada masyarakat. So ada macam salah satu kenapa rasional mau mengadakan forum ini sebab ada banyak sudah kajian yang macam hasilnya memang membangkangkanlah sebab ada satu kajian skala yang besar di antara Harvard Medical School sama University of Queensland, ia dapatkan hasilnya dalam satu daripada setiap 2 orang akan mengalami gangguan kesihatan mental dalam hidup mereka semasa mencapai pada usia 75 tahun. So ini macam kira satu trend yang membimbangkanlah pasal ia punya skala kajian ini macam merangkumi 29 negeri sama berbagai-bagai telah orang dan dalam tempoh yang panjang. So ke arah ini Canvas of Calm Forum ini bertujuan untuk membincangkan secara mendalam lagi satu strategi untuk menenangi kesihatan mental melalui seni atau terapi seni. So penceramaan antarabangsa dan tempatan akan mengkongsikan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang ini. So beberapa orang ahli panel juga akan mengkongsi pengalaman dalam sesi fireside chat. So objektifnya akan menerokah lagi secara mendalam dari aspek terapeutik dengan menggunakan seni sebagai kaedah yang berkesan untuk pengawalan diri, ekspresi emosi dan kesejahteraan secara keseluruhan. So adalah diharapkan ini forum dapat memberikan kefahaman yang secara penglibatan dalam aktiviti seni boleh meningkatkan lagi seni komunikasi dan ekspresi yang bukan lisan. So ini terutama dalam manfaat untuk individu yang menghadapi cabaran emosi. So itulah yang macam sedikit pasal objektif ini forum ini. Alhamdulillah Tuan. Jadi memang saya setuju ya, di mana ya karya seni ataupun kaedah kesenian ini boleh digunakan sebagai peralatan baharu untuk terapi dan juga rawatan dalam kesihatan mental kita ni ya. Betul sekali. Dan kesihatan mental ni bukan lagi satu topik yang jarang kita dengar yang memang sudah umum diketahui. Bukan lagi satu topik tabu seperti dulu. Jadi pentingnya juga kalau dari segi Puan sendiri untuk kita ni tetap membangun pelbagai cara, bukan satu cara saja untuk mengubatinya. Dan saya percaya memang forum ini salah satu cara untuk ataupun medium outlet untuk menjadikan sebagai satu kesembuhan ya pada kesakitan ini. Jadi mungkin boleh diberikan pengertian lagi apa yang dimaksudkan dengan seni itu Puan yang menjadikannya bermanfaat untuk kesejahteraan mental ni. Ya, seperti kita terangkan tadi yang macam kaedah terapi seni ini banyak faedahnya.
Okay. Salah satu adalah ia boleh mengurangkan stres dan kebimbangan atau kerisauan, anxiety-nya panggilnya. Sebab ia macam satu kaedah yang semula jadi melalui terapi seni ini. Masa satu individu itu membuat kira pembuatan seni atau ia memang menumpukan perhatian sama fokus dalam ia punya stay present. Kami panggil mindfulness atau stay present atau aktiviti yang dijalankan. So dengan itu ia boleh macam menenangkan. Ada satu calming effect. And then ia dapat mengekspresi sendiri juga, ia punya cara yang mungkin biasanya tidak dapat dilakukan. So ada juga satu kajian bilang kalau macam satu orang kalau dalam sehari dalam atau praktiskan 45 minit macam aktiviti yang kreatif, ini pun besar kemungkinan ia boleh mengurangkan ia punya hormon, stress hormon panggil kortisol dalam badannya. So ini satu faedah je lah yang mengurangkan. So satu lagi ia boleh kira memberangsangkan kebolehan kognitif. So ada kajian juga bilang ada korelasi di antara seni sama itu fungsi otak. So itu menunjukkan berapa ia punya fungsi terapi seni ini boleh juga membantu untuk meningkatkan kebolehan kognitif. So ini kalau orang yang macam melibat dalam proses pembuatan seni ini, mereka boleh lebih cenderung untuk masuk keadaan aliran yang mendalam. Kalau macam English cakap flow state, deep flow state. Ini maksudnya kadang-kadang kami buat sedar perkara atau atlet kan, macam orang atau yang masa in the zone. So masa itu kita punya badan sama minda semua memfokus and then dapat mencapai apa kita nak. So itu kira satu cara badan itu macam otak pun boleh mungkin jadi sembuh atau mengawal lah. Itu satu korelasi di antara seni sama itu otak. So satu lagi ia boleh membantu dalam pengurusan kesakitan. So ini macam untuk pain management. So ada kajian juga menunjukkan macam melibatkan dalam pembuatan seni itu ia boleh macam boleh menolong dalam pengurusan orang yang mengalami kesakitan kronik atau trauma. So ini satu lagi ia punya faedahnya sebab dan dapat mentumpukan perhatian ke seni mereka. Ada satu lagi yang macam faedah yang atau yang penting, ia pembuatan seni itu dapat meningkatkan penghargaan diri, panggil atau self esteem dan juga kesedaran diri atau self awareness. Sebab dengan menggunakan berbagai medium dan teknik untuk pembuatan seni itu, individu dapat menyalurkan ia punya emosi dan mereka dan kejadian. So itu pun macam kalau dapat mengatasi cabaran dan menghasilkan ia punya karya seni ini, ia pun berasa bangga. So itu boleh meningkatkan itu kira penghargaan sendirilah. So di samping kalau macam pembuatan seni ini pun boleh kira mengalahkan ekspresi secara yang bukan lisan macam emosi atau sebab kadang-kadang satu cabaran yang orang yang mengalami pengalaman yang macam yang sukar, dia rasa sukar untuk mengekspresi dia sendiri. So melalui art terapi atau seni art ini yang boleh macam mencari cara yang inovatif lagi berbeza ya untuk macam untuk mengekspresikan diri sendiri. So yang dapat kira kalau panggil release emotion. So itu yang penting juga lah untuk orang yang dalam proses healing sama menyembuhkan atau. So itulah aku rasa yang berapa faedah yang atau terapi seni yang dapat dibagikan. Ya, alhamdulillah ya bila mendengar. Kalau tadi lihat dari mata kasarnya ya, cuma sekadar melukis, cuma sekadar membuat tembikar. Tapi sainsnya apabila dikaji mendalam lagi ia punya kebaikan itu seperti yang Dr. Irene menyatakan tadi. Bila kita dikaji dan apabila kita memahami juga prosesnya itu, bila kita faham sesuatu itu rasanya pun macam aku akan menerima sesuatu ini, perbuatan ini untuk sesuatu yang dapat mengubati ataupun sesuatu yang healing terimanya. Yang apa terimanya itu adalah sebagai terapi minda kita ni dan juga emosi kita ni ya. Jadi ini Dr. Irene ya, ingin juga kami mengetahui bersama forum ini bila ini akan diadakan, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita. Okey, ini akan diadakan minggu depan hari Sabtu 11 pagi ya di Art Gardens Veranda. Sebelah pagi forum itu. Sebelah pagi saja ya. Sebelah pagi forum. Tapi di sebelah petang ada bengkel hands on yang kami punya penceramah antarabangsa Dr. Amanda Woodford. Ia
akan small class size lah bengkel untuk hands on untuk membuat art therapy art. Ya, So, Alhamdulillah ya. Jadi acara ini iaitu forum akan diadakan pada hari Sabtu minggu hadapan iaitu 21 hari bulan September 2024 ya di salah sebuah tempat di Kampung Rimba. Jadi ini Dr. ya mungkin boleh berkongsikan kepada penonton kita apakah antara sumbangan forum ini kepada negara Brunei Darussalam. Ya, okey. Sukacita dimaklumkan juga macam objektif forum ini adalah sejajar dengan itu menyokong pelan tindakan ya kesihatan mental 22 sampai 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab kami rasa macam tanggungjawab menjaga minda kesihatan adalah tanggungjawab semualah. Ya, so itu yang penting. So ya macam satu cara ini untuk mengkongsikan highlight terapi seni adalah salah satu kaedah yang boleh macam digunakan di samping tradisi punya mental health punya treatment plan iaitu macam counselling sama perubatan. So kadang-kadang bukan semua mau bercakap kan. So kalau macam melalui terapi seni ada satu lagi cara lah. So supaya dapat komplement apa yang ada sekarang dijalankan. So itu satu sumbangan untuk mendiskus lagi dalam mendalam ya macam itu macam mana ya boleh tolong. Jadi ni Dr. Irene sekiranya lah adakah ini forum ini dibukakan kepada orang ramai ataupun orang ramai. Jadi di mana orang ramai yang ingin mengetahui dan mungkin ada pendaftaran yang dibukakan. Mungkin kita ada satu poster yang akan kita saksikan bersama. Ya, ada satu poster yang boleh tunjukkan. Ini adalah untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai forum ini. Boleh imbas itu QR code. So ada lagi betul-betul program sama itu profil yang ia punya penceramah, the two speaker. Kami ada Dr. Amanda Woodford, orang kreatif art therapist dari New Zealand, sama Nadia Suhaili, orang tempatan, orang Brunei certified therapist, sama ahli panel. 4 orang lagi akan mengkongsi ia punya pengalaman sepersorangan. Ini orang macam biasalah yang ada penuntut, ada satu yang bersara dan campurlah. So ia punya profil dapat nampak tu. Ya. Jadi kepada awak yang ingin mengetahui mengenai dengan acara yang bakal diadakan pada 1 September ini, habis kita bolehlah mengimbas kod QR. Mungkin boleh kita saksikan bersama sekali lagi menerusi poster ini. Habis kita bolehlah mengimbas kod QR dan di sana akan dilihatkanlah apa saja panel juga apa saja aktiviti ya. Jadi ini doktor difahamkan pada hari pagi tersebut itu pada 21 September nanti itu hari Sabtu pagi adalah forum. Jadi adakah orang ramai akan diberikan peluang untuk nanti ni menghasilkan sendika atau macam mana? Okey, kalau pada hari itu sebelah petang ada Dr. Amanda Woodford akan menjalankan satu bengkel. Satu bengkel yang kira hands on. So ia akan menyediakan toolkit yang peserta-peserta boleh mengalami ia punya calming effect sama belajar macam mana untuk satu teknik lah, kira salah satu teknik untuk belajar macam mana memasukkan macam pembuatan seni dalam regime self care sendiri juga untuk sama-sama lah. Pagi forum, pagi petang bengkel hands on, petang practical. Tapi di tempat yang lain lagi lah. Tapi malam-malam lanjut dapat dalam QR code itu juga. Baik. Okay, ada saranan dari Puan Doktor kepada orang ramai mengenai topik Canvas of Calm Forum ni? Aku rasa ni semua lapisan ni lah ada peranan yang penting dan juga dapat menyumbangkan ke arah inilah kesihatan, mental health inilah. So sama ada dari segi individu atau masyarakat. So aku rasa macam semua boleh macam menyumbangkan masa atau tenaga untuk mempelajari atau mengetahui banyak lagi lah pasal ni. Sebab dengan sama-sama macam usaha yang bersatu padu, semualah boleh kira menolong untuk mencapai misi dalam action plan mental health ini supaya menjadi negara belasan satu mentally healthy sama resilient nation. Itu yang bermisi dalam action plan itu. So sama-samalah dapat tanggungjawab. So
Aku rasa ini satu sebab art therapy ini memang niche bah. Ia memang satu macam bukan banyak diceritakan. So aku rasa forum ini boleh membukakan perbincangan sama Minda untuk satu lagi strategi yang dapat tolong mencapai sebagai nation yang mentally healthy and resilient. Mungkin ini satu permulaan, permulaan yang dapat kita diperbesarkan lagi menjadi satu titik permulaan dalam sebagai salah satu kaedah dalam menangani isu masalah sakit mental dan health, sebagainya tu. Ya, Alhamdulillah, memang cukup menarik ya sebetulnya apa yang telah pun kita bawakan. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Irene Yap, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas yang telah pun memberikan mengenai dengan satu acara yang akan diadakan nanti pada 21 hari bulan September 2024, iaitu pada Selasa pagi bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari, ia bertempat di Bukit Hall The Gardens Veranda, Rimba Garden Center ya. InsyaAllah kita sama-sama memberikan sokongan dan juga mendaftar beramai-ramai untuk kita ni sama-sama memeriahkan lagi acara ini ya. Betul sekali. Dan ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Irene Yap kesudian datang ke studio Rampai Pagi memberikan satu informasi yang memang cukup berguna kepada orang ramai. Diharapkan itu acaranya berjalan dengan lancar juga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.